Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah kepada semua murid-murid tahun 6 kita akan sambung semula pembelajaran kita pada muka surat yang ke-36. Sila lihat pada buku teks tauhid muka surat 36 yang mana tajuk kita pada hari ini adalah berbunyi khurafat. Sebutan dia khurafah dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut khurafat. Ustaz rasa ramai di antara kita pernah dengar perkataan khurafat ni kan. Dan Ustaz rasa ada juga filem-filem Melayu yang nama khurafat ni. So apa dia khurafat ni kan? Kita perlu tahu dan tajuk ini ada kaitan dengan tajuk yang sebelum ni iaitu syirik. Dan seperti mana kita tahu syirik itu adalah menduakan Allah, mengatakan ada kuasa lain yang sama kuasa dengan Allah. Jadi apa pula pengertian khurafat? Kita tengok di sini. Khurafat ialah kepercayaan dan amalan karut marut yang boleh membatalkan iman. Okey, jadi apa dia itu khurafat? Khurafat adalah kepercayaan dan amalan karut marut yang boleh apa? Membatalkan iman. Bermakna perkara khurafat ini adalah satu perkara yang besar. Sebab kesan dia apa? Boleh membatalkan iman. Apa-apa kepercayaan atau amalan yang karut marut yang bukannya datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah, dia yang mana dia boleh membatalkan iman, kita sebut dia sebagai khurafat. Okey, apa contoh dia? Contohnya seperti percaya apabila burung gagak berbunyi di atas bumbung rumah, itu menandakan ada ahli keluarga yang akan meninggal dunia. Ini contoh yang pertama. Ada satu kepercayaan disebut kalau kata ada burung gagak, kan? Burung gagak berbunyi, kan? Berbunyi dekat bumbung rumah kita, maknanya ada salah seorang ahli keluarga itu akan mati, meninggal dunia. Ini adalah satu ajaran, amalan dan kepercayaan yang khurafat, yang sesat. Kita tak boleh percaya seperti itu. Itu yang contoh yang pertama. Ya, contoh yang kedua, percaya apabila ular masuk ke dalam rumah menandakan ada kecelakaan yang akan menimpa. Ini pun sama juga. Contoh bila ada ular masuk rumah, habislah, maknanya habislah, ada celaka lah kita lepas ni. Malang lah kita lepas ni. Sebab apa? Ada ular dah masuk rumah. Itu contoh kedua. Contoh ketiga pula, meletakkan kain putih di atas batu nisan dan meletakkan payung untuk memayungi kubur. Dia ada orang dia letakkan kain putih ataupun dia letakkan payung. Sebab dia kata apa? Sebab supaya jenazah tu tak panas kena matahari dan sebagainya. Ini adalah satu percayaan yang khurafat juga. Apabila kita mati, kita tidak lagi ada hubungan dengan dunia kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Jadi kalau kita letak payung tu sebab kita kata supaya jenazah tak panas, itu amalan yang khurafat. Tak boleh kita percaya seperti itu. Itu bukan kepercayaan yang datangnya daripada ajaran Islam. Tak. Tapi kalau orang tu kata dia letak payung sebab apa? Sebab masa tu nak baca tahlil, kan? Nak baca talqin. So takut imam tu panas. Kalau macam tu tak apalah. Itu tak nak bagi imam yang baca tu panas. Yang jadi masalahnya dia letak payung sebab dia percaya nanti ahli kubur tu tak panas. Dan itu adalah kepercayaan yang salah lah. Kalau dia letak sebab takut imam berpeluh ke, tak ada masalah. Okey, Okey, baik. So apa hukum? Nombor 3 ni kita tengok. Apakah hukum mempercayai perkara khurafat? Hukum dia adalah haram. Haram yang berdosa besar. Percaya kepada amalan karut marut dan juga kepercayaan yang karut marut. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyaratan wala hamatan wala safar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Apa maksud dia? Maksud dia ialah tidak ada adwa,
iaitu penyakit yang menular. Yang kedua, tidak ada tiyarah, iaitu merasa sial dengan burung. Yang ketiga, tidak ada hamatan, iaitu merasa sial dengan burung hantu. Dan tidak ada safar, yang ini sebagai bulan musibah. Ini di antara perkara-perkara khurafat Nabi bagi tahu. Contohnya apa? Penyakit yang menular. Yang kedua contohnya apa? Merasa sial dengan sebab burung, kan? Macam yang tadi tu, burung gagak tu. Hamatan, merasa sial dengan burung hantu. Ni ada juga burung hantu. Tadi burung gagak, ni burung hantu. Dan Safar, iaitu bulan musibah. Kita ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan sebagainya. Ada kepercayaan mengatakan Safar ini adalah bulan yang musibah. So itu juga adalah satu amalan ataupun satu kepercayaan yang khurafat. Kita tak boleh percaya. Haram hukum dia. Okey. Kita tengok sekejap contoh-contoh. Ustaz cuba bawakan perkara-perkara khurafat. Contoh-contoh yang ada dekat negara kita je. Kita tak pergi kat luar, kita pergi dekat negara kita. Contoh yang pertama, awak tengok. Ni contoh yang tadi lah. Burung gagak petanda malapetaka. Ada satu sebuah kejadian di Cameron Highland yang mana ada 27 orang terkorban masa tu. So waktu tu juga ada burung gagak. Kan burung gagak yang berbunyi waktu tu dekat kawasan tu. Dan ada yang mengatakan burung gagak tu adalah punca kenapa malapetaka tu berlaku. So ini adalah kepercayaan ataupun yang khurafat lah. Tak boleh kita percaya sedangkan Allah dah tetapkan yang bas ini akan terjatuh ataupun aksiden, kan. So kita tak boleh kata sebab ni burung gagak tu. Burung gagak tu sekadar membuat apa yang dia nak. Iaitu dia nak berbunyi ke, dia nak makan ke, itu dia buat je lah. Tak ada kaitan langsung dengan apa-apa naas, tak ada kaitan langsung dengan apa-apa musibah. So ada kepercayaan yang sebegini yang tak boleh kita teruskan kerana hukumnya adalah berdosa. Ini contoh pertama, burung gagak. Okey. Contoh kedua, ni ada juga ni, badi air mayat. Apa dia? Ada seseorang ni, dia ni kaki pukul. Dia ni kaki pukul, iaitu suka pukul orang, kan. So dia perlukan kekuatan yang lebih lah, kan. So apa dia buat? Dia akan memuja dan mandi air mandian 7 mayat. Dia akan mandi air mandian, kan bila orang mati, kita akan mandikan, kan. So air mandian tu dia ambil dan dia puja dan dia mandi air tu. Berapa mayat? 7 mayat. Supaya apa? Supaya kebal. Bila dibuat macam tu, dia akan jadi kebal. Sebab apa? Menggunakan ilmu pujaan dan juga ilmu sihir dan sebagainya. So bila dia kena tikam atau apa-apa pun tak berdarah, tak cedera. So ini pun adalah perkara khurafat. Tapi apa yang terjadi lepas tu? Tapi kini dia menderita gara-gara melanggar pantang. Dia dah buat benda tu, lepas tu dia langgar pantang, akhirnya dia menderita. So itu pun perkara khurafat. Tak boleh kita nak minta kebal dan sebagainya. Itu adalah perkara yang haram kerana termasuk dalam perkara yang khurafat. Okay, yang ketiga, ini yang terakhir Ustaz ambil contoh. Makan benang kelambu Kaabah. Ada satu amalan, rakyat Malaysia juga, ada sebahagian orang kita ni, dia pergi dekat Kaabah, kan, dia nampak kelambu Kaabah. Kaabah kita ada kelambu tau. Apa dia buat? Dia pergi potong. Dia pergi potong kelambu Kaabah tu. Ada yang bawa balik, ada yang makan. Apa sebab dia buat macam tu? Dia kata kalau buat macam ni, nenek moyang dia ajar, nanti kita akan sentiasa mendapat nasib yang baik dalam hidup. Ini juga perkara yang khurafat. Kita pergi Kaabah tu kesian dekat orang yang setiap tahun nak kena tukar kelambu Kaabah tu. Sebab apa? Sebab berapa orang yang pergi potong, kan. Habis tak cantik terus kelambu Kaabah kita. Sebab apa? Sebab ada tangan-tangan yang pergi menggunting dan pergi bawa balik. Dengan harapan lepas tu nasib dia akan menjadi baik. Ini juga perkara yang khurafat. Haram. Tak boleh buat macam tu. Okay. So sekarang ni kita nak tengok pula apa dia kesan-kesan dan cara mengatasi perkara khurafat ni.
ataupun menghapuskan. Okey, baik. Seterusnya, kita tengok antara kesan mempercayai perkara-perkara khurafat. Okey, apa dia kesan dia? Okey, yang pertama sekali dimurkai Allah dan Rasul. Of course benda ni Allah murka, Nabi pun murka sebab perkara ini adalah perkara yang bertentangan dengan syariat Islamiah. Yang kedua, berlaku kemungkaran dan kerosakan di muka bumi. Akan berlaku kemungkaran dan kerosakan kerana mengikut ajaran-ajaran yang karut-marut ni. Yang ketiga, menjadikan seseorang itu takbur dan pendendam. Dia akan mula berasa takbur dan pendendam dengan amalan-amalan atau kepercayaan yang dia percaya ni. Itu pun kesan yang buruk juga tu. Yang keempat, jiwa tidak aman, tenteram dan sentiasa berada dalam ketakutan. Kerana perkara-perkara khurafat ini juga melibatkan jin dan syaitan kadang-kadang. So, bila kita dah berdamping dengan jin dan syaitan, hidup kita takkan tenang, takkan aman. Makhluk halus ini akan terus mengganggu kita sampailah kita buat apa yang disuruh. Itu bahayanya perkara khurafat ni. Sebab bila kita berdamping dengan makhluk halus ini akan pastikan kita terus melakukan maksiat, terus tidak mengikut apa yang Allah perintahkan. Sebab itu kita tak boleh melibatkan diri dalam perkara-perkara khurafat ni. Okey. Tu kesan dia. Seterusnya kita nak tengok pula apakah cara untuk kita atasi. Tak guna juga kita tak tahu kan apa solution dia. Apa solusi dia. Okey, antara cara mengatasi dan menghapuskan amalan khurafat. Okey, apa cara dia? Yang pertama, mengadakan pengajian ilmu secara terbuka seperti forum, halaqah dan sebagainya agar masyarakat dapat memahami ajaran Islam yang sebenar. So kita kena kunci kepada masalah khurafat ini adalah apa dia? Ilmu. Ilmu ni sangatlah penting. Nampak tak Ustaz Bulan ni? Pengajian ilmu. Tanpa ilmu, itulah puncanya manusia boleh terjebak dengan perkara khurafat. Kalau orang tu dia ada ilmu, dia tahu benda ni haram, dia tahu benda ni adalah perkara yang dimurkai Allah dan Rasul, agak-agak dia nak buat tak? Dia tak buat. Sebab dia tahu benda tu berdosa. Tapi kalau kita tak tahu benda tu berdosa, tak ada ilmu, boleh jadi kita akan terjebak dengan perkara tersebut. Jadi awak bila belajar tajuk ni, tolong belajar betul-betul. Okey, sekarang ni awak tak terlibat. Tapi bila awak dah tua, kalau awak tak pegang dengan ilmu yang kita belajar hari ini, kita tak usah risau. Ada juga di antara kita yang terlibat dengan perkara-perkara khurafat ni. So tolong pasakkan betul-betul dalam hati, dalam fikiran kita bahawa khurafat ini adalah haram dan boleh membatalkan iman. Okay, yang kedua, memberi penerangan melalui akhbar, media massa, poster-poster dan lain-lain supaya masyarakat meninggalkan amalan khurafat. Ini kita nak bagi kesedaran. Macam mana kita ada media sosial, kita ada Facebook, Instagram dan sebagainya. Kita boleh gunakan media-media ni untuk memberi penerangan kepada masyarakat awam. Yang ketiga, memperuntukkan undang-undang dan peraturan mengenai amalan khurafat dan menguatkuasakan supaya masyarakat dapat meninggalkan amalan khurafat tersebut. Ini adalah tugas pihak berkuasa. Iaitu mereka perlu membuat undang-undang yang bersesuaian agar amalan khurafat ini tidak berleluasa dekat kawasan setempat kita. Dan memang sekarang ni dah ada pun sebenarnya undang-undang daripada pihak berkuasa tentang perkara-perkara khurafat ni. Awak boleh lihat dan kaji benda ni. Memang dah ada dah undang-undang ni. Okey. So itu adalah sebahagian penerangan bagi tajuk khurafat, yang mana tajuk ini sangat penting dan kita perlu belajar dan perlu fahamkan supaya apa? Bukan supaya kita buat, tapi supaya kita dapat hindarkan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita daripada terjebak ke dalam lembah maksiat, iaitu lembah kekhurafatan ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.